Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala izinkan untuk kita semua berada di dalam madrasah ni. Boleh kita bermuzakarah ilmu berkaitan tentang ilmu fiqh, khususnya atas tariqah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab kita ni Safinatun Najah. Awalnya hamba nak minta maaf lah, minggu lepas hamba tak boleh mari. Takut ada orang mari tiba-tiba tengok-tengok tak ada suara minggu lepas. Seminggu tu memang tak ada suara sungguh. Jadi tak boleh nak mengajar pun di sekolah saja. Tak boleh mengajar. Cukup syarat. Jadi mari sejik ni tak kena nak mari saja. Nah, jadi kan kira pun hamba minta ta'azur. Ini insya-Allah kita sambung balik perbahasan tentang syarat bagi solat berjemaah muka surat 28 ni. Nak habis dah ni. Pada syarat yang ketujuh. Pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun syurutul qudwati 11 ila an qala wa ay yajtami'a fi masjidin aw 300 zira'in takriba wa ay yanwiyal qudwata awil jama'ah wa an yatawafaqa nazmu salatayhima wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al-mukhalafah wa an yutabi'ahu. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya terjemahan yang ketujuh. Dan bahawa berhimpun keduanya, yakni berhimpun imam dan juga makmum. Berhimpun imam daripada makmum. Mana berhimpun nak semaya tu? Pada masjid. Syarat nak sahnya solat berjemaah, imam dan juga makmum mesti berhimpun dalam satu tempat yang namanya masjid. Tu satu tempat. Ataupun kadang-kadang kita tak boleh nak semaya dalam masjid. Mungkin masjid tu jauh daripada tempat kita. Ataupun dalam mungkin kita ni ada banyak tempat nak semaya. Maka kita bina satu tempat yang lain untuk kita dirikan semaya. Kita panggil musalla, iaitu tempat untuk kita solat. Dalam bahasa Arab musalla, tempat untuk kita semaya. Kalaulah bukan masjid, dia kata atau pada 300 hasta lebih kurang. Lagu mana ni? Ni syarat tepat. Nah, hari tu kita duk main syarat ada yang kena pada imam, ada yang kena pada makmum. Syarat yang ketujuh ni syarat tempat yang kita nak diri ke semaya tu mana. Dia kata mestilah tu imam dan makmum berkumpul dalam masjid. Berkumpul dalam masjid ataupun satu tempat yang kita namakan tempat semaya, yang mana kita niat tempat tu adalah masjid. Tak kira lah masjid ni semaya kita buat jemaah untuk solat Jumaat ataupun bukan. Yang kita panggil masjid jami'. Masjid jami' ialah masjid yang kita buat solat Jumaat ataupun bukan masjid jami'. Contoh masjid buat kita semaya biasa
ataupun masjid yang berada di tepi-tepi jalan, orang panggil masjid matruk, semua tu sama sahaja. Asal ke imam dan makmum berada di dalam masjid tadi, sah semaya dia. Mesti berada dalam satu tempat. Walaupun kalaulah kita kira dalam masjid tadi itu jarak antara imam dan juga makmum amatlah jauh. Dia tak syarat. Asal kalau kita semaya dalam masjid, imam duduk jerung ni, makmum duduk jerung hujung sana, sah, tak ada masalah. Sebab asal berhimpun dalam masjid. Contoh, imam duduk di soh depan, makmum pergi semaya duduk akhir sekali, duduk muka pintu. Dia buka muka pintu juga, dia apa? Akad takbir, dia semaya situ. Maknanya jarak antara makmum dan juga imam tu jauh. Kadang-kadang kalau kita semaya di Masjidil Haram, jarak kita dengan tu imam tu kadang-kadang 1 kilometer. Sebab Masjidil Haram ni luas. Kena pula kita semaya hujung sekali tu. Walaupun jarak kita dengan tu imam ni jauh, sah semaya kita kerana kita semaya pada satu tempat. Kita semaya pada satu tempat. Tak kira lah jarak dia setara mana sekalipun, sah juga. Amba kata jarak jauh ni tak nanti ada jemaah depan kita ni, maknanya dia duduk depan, kita duduk belakang. Kosong. Maknanya sah yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai akhir ni kosong, tak ada orang. Kita duduk jerung sana, imam duduk depan. Boleh tak kita semaya gitu? Boleh. Nak kira sah dan boleh tu boleh. Kena pada syarat. Cumanya bila kita semaya dalam bab berjemaah, kita kena cara lagi, iaitu tentang fadilat. Orang panggil pahala. Fadilat ataupun pahala yang Nabi janji dalam hadis, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah tu. Solat berjemaah itu lebih daripada semaya sore dengan qadar 27 kali ganda. Kalau kita nak dapat fadilat tadi, kita tak boleh nak semaya gitu. Kita mesti semaya jangan lebih daripada 300 hasta. Baru dapat fadilat. Kalau semaya dalam sejid jauh lebih daripada 300 hasta, itu meluputkan fadilat berjemaah. Semaya jemaah sah, tapi tak dapat pahala berjemaah. Supaya kita semaya sore. Sebab orang tengok tak supaya kita semaya berjemaah. Tak nampak rupa semaya jemaah ketika mana kita semaya jauh gitu. Oleh kerana itu, walaupun semaya berjemaah kita tu sah, tetapi fadilat tak dapat. Fadilat tak dapat. Boleh nak terah-terah sekali dua. Nak pelik pada orang, pergi semaya jauh pada orang. Boleh jadi dia ni jaga COVID misalnya. Bila masjid buka hari tu, dia ni social distancing tu jaga sungguh, bukan setakat sedepa ya, 100 meter. Dia ni orang panggil 10 meter jauh pada tok imam. Boleh sah, asal dia semaya dalam masjid. Asal dalam masjid. Tapi kalau kita semaya luar daripada masjid, dia hukum tak sama dengan masjid. Sebab tu dia kata atau lebih kurang 300 hasta. Yakni 300 hasta menggunakan hasta orang yang pertengahan. Orang-orang ramai kita ni lah. Bukan makna tangan dia tu panjang sangat ataupun tangan dia pendek sangat. Golik-golik 300 hasta ni berapa panjang? Dikatakan lebih kurang 120 meter. 120 meter. Kalau kita nak semaya selain daripada masjid, contohnya kita semaya padang, maka mestilah jarak antara imam dan juga makmum jangan lebih daripada 300 hasta, 120 meter. Jarak kita. Contoh boleh jadi kita nak semaya raya. Kita nak semaya raya, oleh kerana masjid kita ni tak dapat nak menampung ahli mukim yang ramai, maka pemerintah kata tak apalah, kali ni kita semaya raya padang. Buat kat stadium misalnya, ataupun buat padang Merdeka, tempat yang luas. Jadi pakat pergi semaya dalam padang. Syarat nak boleh sahnya semaya padang tadi, mestilah jarak kita dengan tu imam jangan lebih daripada 120 meter. Jauh. Tak jauh. Nak jauh tu kalau kira tu, maknanya kena kurang daripada tadi. Kalau lah kata lebih, tak sah. Tak sah semaya kalau lebih daripada 300 hasta. Tapi kalau dalam masjid sah.
Cuma fadilat tak dapat. Tapi kalau semaya luar masjid, semaya tak sah dulu lagi. Kalau lebih daripada 300 hasta, lebih kurang 120 meter. Nah, hak ni dikira uruh lah. Sebab apa ni? Kerana nak tengok ada syiar, adanya rasa kerjasama antara satu jemaah mesti berada dalam satu tempat. Baik, dalam masjid tadi sama ada halangan. Contohnya ada dinding depan kita dengan tu email. Boleh jadi kalau madrasah kita ni tak ada masalah lah sebab tak ada dinding. Kalau masjid besar, kadang-kadang dia buat beberapa orang panggil section dalam masjid. Jadi dia ada dinding. Maknanya makmum nak pergi ke tu email tu dia ada halangan yang menyebabkan dia tak boleh nak pergi straight, dia kena corner sikit baru boleh sapa ke tu email. Maka ketika tu sah juga semaya dia walaupun ada halangan. Contoh kita semaya yang mana dia ni ada lah ni kita tak nampak mana ni. Ada masjid tu dia letak rak tengah. Nah, dia letak rak tengah. Kitanya semaya belakang rak. Boleh tak kita nak semaya dalam masjid? Boleh. Asalkan kita berada dalam masjid. Ataupun kita berada di atas tingkat 2. Tok imam duduk tingkat pertama, kita duduk tingkat atas. Boleh tak kita nak semaya? Nak kira tu jauh kita dengan tok imam ni? Boleh juga. Kerana pada satu tempat dinamakan satu masjid. Ataupun masjid tu dia ada beberapa binaan. Tok imam duduk dalam bangunan ni. Makmum duduk bangunan sebelah. Contohnya mudah kalau Kelantan ni kita boleh nampak Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi ni siapa biasa pergi, dia ada beberapa bangunan. Dia ada bangunan utama, lepas tu dia ada bangunan lain pula tepi tu. Orang Tino pun duduk bangunan alik kiri. Jemaah lain pun ada juga kalau semaya jemaah dia duduk bangunan sebelah. Jadi nak boleh pergi ke tu imam tu dia kena litah. Tak gitu, kena litah turun bawah naik pula. Hukum masjid yang ada beberapa binaan dihukum ke satu masjid juga. Bukan kata ni Masjid Muhammadi yang blok A, ni blok B ni masjid lain-lain tidak. Semua dikira masjid sahaja. Walaupun dalam binaan yang berbeza. Ni kalau sejid. Tapi kalau bukan sejid dia tak boleh nak hukum gitu. Contoh kita duduk dalam surah, duduk dalam rumah, dia hukum lain. Ni waktu cerita ni sama-sama sejid, duduk rapat-rapat gitu, maka syarat dia sama tadi. Asal kumpul dalam masjid walaupun jauh dikira juga satu masjid. Contoh kalau siapa biasa pergi masjid Al-Azhar di Mesir. Siapa biasa pergi masjid Al-Azhar di Mesir, tempat hamba mengaji dulu, dia ni ada ruang, dia ada bilik-bilik tempat orang mengaji. Sebab orang di Masjid Al-Azhar ni bukan semaya saja tidak, tetapi orang buat tempat pengajian. Jadi setiap bilik tu ada syekh yang mengajar. Jadi setiap bilik tadi tu jarak dia jauh daripada tok imam. Kalau tok imam semaya di soh yang pertama, kadang-kadang kita duk mengaji dalam bilik ni, kita boleh semaya dalam masjid dalam bilik tadi. Nak kira tetapi fadilat tak ada. Sebab jarak jauh antara imam dan juga makmum. Cuma nak katanya sebab masih berada dalam satu bangunan masjid. Asalkan jangan dia ni seal teguh. Maknanya bilik tu tutup 100%. Maknanya tak boleh nak tubik dari bilik. Tika tu tak boleh. Orang panggil bukan dalam masjid tika tu. Tu bukan. Tapi kalau kadang kata pintu tutup ke apa gitu boleh dalam masjid. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau luar masjid yang jadi masalah. Luar masjid yang jadi masalah. Situ kalau semaya dalam masjid. Ada kadang-kadang dalam masjid ni dia ada jalan. Dia ada jalan. Contoh di Azhar sekalipun dia ada tempat laluan jalan kaki. Kita nak semaya dalam bilik ni, nak pergi tempat semaya utama, orang duk lalu lalai. Hebat sebab masjid di luar. Jadi tempat orang lalu lalai. Tak kita semaya di belakang tu? Juga. Tempat masih dikira satu masjid juga. Ataupun siapa biasa pergi ngaji di India ataupun di tempat markah tabligh luar semaya tu sama juga. Kalaulah dikira tempat tu masjid, walaupun jarak jauh antara kita dengan tu imam,
sama sahaja sah, asalkan berada dalam satu tempat. Tu syarat yang ketujuh. Ambo tak cerita panjang dah ni. Honing lebih lagi kena mengaji kitab yang lain. Antaranya kitab pedoman solat berjemaah dia cerita panjang lebar. Kitab benda gini. Ambo tak cerita panjang. Tu syarat yang ketujuh. Mesti berhimpun imam dan juga makmum dalam satu tempat, iaitu masjid, ataupun kalau kata bukan masjid, janganlah jarak dia tu lebih daripada 300 hasta. 120 meter lebih kurang. 120 meter lebih kurang. Dan juga jarak antara saf pun samalah ni. Antara satu saf dan juga satu saf yang lain mestilah jangan lebih daripada 300 hasta kalau semaya di luar masjid. Tapi kalau semaya dalam masjid tak ada masalah. Cuma kalau nak dapat fadilat, jangan lebih daripada 300 hasta. Dan syarat yang ke-8, dan bahawa niat makmum mengikut, yakni mengikut imam atau berjemaah. Makmum disyaratkan kalau dia nak semaya berjemaah, dia kena niat ikut tu imam, ataupun dia niat dia ni jadi makmum, ataupun dia niat dia semaya berjemaah. Baru sah semaya dia. Kalau tidak, dia tak niat, dia dikira semaya seorang diri. Dia kira semaya seorang diri, tak dapat fadilat. Cuma tengok, kalau dia tak niat tapi dia semaya tu dia ikut orang depan. Tu tak niat tapi perbuatan dia ikut orang depan. Dalam hati tu tak ada niat pun nak ikut dia, tapi dia ni orang depan rokok, dia pun rokok. Orang depan tidak, dia tidak. Kalau kata orang depan tu tak tidak, dia tak tidak lagi. Kalau orang jenis gini, dalam hati tak ada niat, tapi dia ikut orang depan, maka ketika tu tak sah semaya dia. Tak sah semaya dia, haram pula. Kerana tidak ada ikatan antara dia dan juga tu imam. Supaya kita nikah lah. Kita tak akad nikah, tapi duduk sekali. Tak kena. Dia kena akad nikah dulu baru jadi. Supalah semaya jemaah pun kita kena akad antara kita dengan tu imam. Lagu mana nak akad dalam semaya ni? Dengan niat semaya berjemaah. Selagi tak niat, selagi itulah kita tak boleh nak ikut dia. Dia ada juga orang ni, dia buat apa timbul gini, dia tak kenal dengan tu imam. Boleh jadi kalau dulu parti berbeza. Demo orang biru kahwin orang hijau, demo hijau kahwin biru lah, ni supaya lah belaka. Tak ada beza lah aku. Demo parti lain, kahwin parti lain. Dalam hati tak kenal dia jadi tu imam. Tapi kalau tak pergi sejik, orang kata. Jadi dia pergi juga sejik. Dalam hati tak niat nak ikut tu imam tadi. Sebab dalam hati dia tu dia kira tak sah lah semaya tu imam ni. Tapi dia ikut juga ke belakang, takut orang kata. Hati kau tu tak sah semaya dia. Sebab dalam hati dia tak niat nak ikut tu imam depan, tapi perbuatan dia ikut. Luar dan dalamnya tak serupa, tak jadi, tak boleh. Tak boleh kerana tidak ada ikatan yang mengikat antara dia dan juga tu imam. Lepas tu niat ni pula yang afdalnya kita niat daripada awal semaya. Daripada awal semaya, maknanya daripada awal takbir. Baru dapat pahala penuh. Tapi kalau kita niat tengah-tengah semaya, maka kita dapat pahala tika tu tika tu baru dapat. Dan hukumnya adalah makruh. Makruh kita niat tengah-tengah. Kita bukan niat pada takbir, tapi nak rokok baru niat berjemaah. Dia ada ikut jenis perangai yang ngaji kan, dia nak terau lah ke. Jadi nak rokok tu baru dia niat solat berjemaah. Tika tu makruh. Bila kata makruh dalam bab semaya berjemaah, meluputkan fadilat berjemaah. Seolah-olah dia tak semaya berjemaah juga, dia semaya seorang juga. Tu dia mudah ya kaedah dia ni. Jangan kita buat perkara-perkara yang makruh dalam semaya berjemaah. Dia boleh meluputkan fadilat pada perbuatan tersebut. Hari ni kita laju-laju nak habis ni. Dan syarat yang ke-9, oleh kerana mudah syarat yang ke-9-nya dia kata, dan bahawa muwafaqah aturan solat keduanya semaya tu imam dan juga makmum. Muwafaqat maknanya sama.
Urutan semaya yang dikerjakan oleh imam dan makmum mestilah sama. Maknanya urutan semaya sini, aturan semaya ni orang panggil perbuatan luaran. Af'aluz zahirah. Perbuatan luar. Maknanya kalaulah kata semaya tu ada rokok, ada i'tidal, ada sujud. Maknanya sujud tu imam, rokok tu imam ni sama dengan rokok makmum. Lagu mana kalau kata tak sama? Contoh tak sama pelaksanaan ni semaya gerhana bulan ataupun semaya gerhana matahari. Lagu mana kita semaya gerhana bulan, gerhana matahari ni? Dia ada 3 kaifiat kan? Kaifiat pertama supaya kita semaya sunat biasa-biasa, 2 rakaat. Satu orang panggil 1 rakaat, 1 i'tidal, supaya biasa. Semaya 2 rakaat biasa. Ada kaifiat yang kedua yang biasa kita buat bila kita ni semaya gerhana, iaitu ada 2 rakaat dan juga 2 qiyam dalam satu rakaat. Kita baca Fatihah. Kemudian kita baca surah. Ada 2 kaifiat, ada kata kena baca panjang, ada kena baca pendek. Boleh pilih dua-dua. Dua-dua kaifiat boleh. Kita baca surah, lepas tu kita rakaat. Lepas rokok bukan kita naik tidak, tapi kita naik qiyam balik. Baca Fatihah semula. Kemudian baru rokok yang kedua, baru i'tidal, baru sujud, duduk antara 2 sujud. Sujud yang kedua baru naik semula. Jadi rakaat yang kedua. Jadi semaya gerhana ni cara dia gitu. Ada 2 rokok, ada 2 qiyam dalam satu rakaat. Jadi perbuatan semaya gerhana dia tak serupa dengan semaya biasa-biasa. Sebab semaya biasa ni aturan zahirnya kita rokok sekali, i'tidal sekali. Lepas tu kita turun sujud. Tapi kalau semaya gerhana, cara semaya lain daripada biasa. Oleh kerana cara semaya tu beza, tak boleh kita nak ikut kalau kita ni semaya gerhana ikut orang semaya biasa, tak boleh. Ataupun kita semaya biasa ikut tu imam semaya gerhana, tak boleh. Sebab apa? Sebab aturan semaya berbeza. Aturan semaya berbeza. Ibarat kalau kata orang ni silap nyugi ikut orang taekwondo, tak jadi. Orang duk main silap, kita duk ikut orang taekwondo, jadi benda tak comel lalu. Sepuluh main bola juga, ni duk main bola sepak, pergi ikut orang main bola takraw, dia tak jadi. Nama tu bola tapi cara main tu tak sama. Dia ada lagi aturan semaya yang berbeza, iaitu semaya jenazah. Semaya jenazah ni dia tak ada rokok, dia tak ada sujud. Lepas tu dia tak ada duduk. Jadi cara semaya dia hanya berdiri. Baca saja, lepas tu wisalah. Jadi kita ni kalau semaya biasa-biasa tak boleh nak ikut orang semaya kita tak boleh nak berjemaah dengan orang yang semaya jenazah. Jangan jadi kita mari sejid, orang duk tengah semaya jenazah, kita tak semaya lagi zuhur. Nampak ramai-ramai di depan, kita mari coh-coh, kita pun semaya zuhur berjemaah dengan orang semaya jenazah. Orang duk akad takbir, kita pergi rokok. Tika tu kat malu orang dah lah. Tak usah. Kita semaya jemaah dalam keadaan berbeza cara. Kita semaya jenazah pergi ikut semaya biasa, ataupun orang biasa pergi ikut semaya berjemaah, orang jenazah, semaya jenazah tak boleh. Sebab cara semaya tu berbeza. Jadi kalau kata berbeza gini, tak boleh nak ikut. Baik. Kalau beza rakaat lagu mana? Beza rakaat tidak dikira. Beza rakaat bukanlah menyebabkan tidak sahnya berjemaah. Dengan makna walaupun berbeza rakaat, sah kita berjemaah kerana aturan semaya masih sama. Kerana sesuatu rakaat tu ada sorokok, ada yang tidak, 2 sujud. Jadi kalau kita semaya berbeza rakaat, berbeza rakaat, masih lagi dikira sah. Contoh tu imam semaya 3 rakaat, kita semaya 4 rakaat, boleh ke tidak? Boleh. Maknanya kita tambah 1 rakaat lagi. Ataupun tu imam semaya 4, kita tu imam semaya 2, kita semaya 4. Boleh ke tidak? Boleh. Contoh dia semaya subuh.
Kitanya nak qada semaya iso. Semalam tu ingat nak semaya iso. Jadi kita mari sejik tu nyogi semaya iso, bukan pergi semaya subuh. Bila tu ibadah wisalah, kita pun naik pula tambah 2 rakaat lagi. Boleh ke tidak? Boleh. Asah semaya. Walaupun berbeza rakaat. Kerana aturan semaya sama. Tetapi makruh. Mudah gitu ya. Tetapi makruh. Maknanya fadilat berjemaah tak dapat. Maknanya moleknya dia semaya seorang lah. Bukan semaya berjemaah kalau berbeza niat. Dia semaya zuhur, kita semaya asar. Moleknya semaya seorang, bukan semaya berjemaah. Kerana kalau kita semaya berjemaah, hukumnya sah tetapi makruh. Makruh. Beza niat, beza rakaat masih lagi sah tetapi makruh. Ataupun kadang-kadang terimeh semaya fardu, kita semaya sunat. Boleh le orang yang semaya sunat ikut orang semaya fardu? Boleh. Boleh orang semaya sunat pergi ikut semaya fardu. Ataupun terimeh semaya sunat, kita semaya fardu. Contoh bila biasa kita buat bulan Ramadan. Terimeh duk semaya tarawih. Kitanya nak qada semaya wak kita tak buat dulu. Jadi kita ni ambil peluang lah bulan Ramadan untuk qada semaya wak kita tinggal dulu. Maka ketika tu niat kita berbeza. Tu imamnya semaya sunat, kita semaya fardu sah. Boleh juga orang yang sunat mengikut fardu, orang fardu boleh juga ikut sunat. Ataupun orang semaya tunai ikut orang semaya qada. Boleh juga. Ataupun orang qada ikut orang tunai. Mudah keedahnya jangan berbeza aturan zahir sahaja. Ada pun dalam bab niat, bab rakaat, bab qada ke tak qada, tunai ataupun tak tunai. Ni semua tak dikira sah sembahyang, cuma kadang-kadang jadi makruh saja. Jadi makruh je. Hak tu syarat yang ke-9, mesti muafakat aturan semaya antara tu imam dan juga makmum. Dan yang ke-10, apa habisnya malam ni? Lebih kurang dah ni. Syarat yang ke-10-nya, dan bahawa tidak menyalahi. Yakni janganlah menyalahi, janganlah tak serupa. Menyalahi ni dengan makna tak serupa. Janganlah tak serupa antara makmum dan imam. Mana tu? Pada sunat yang keji menyalahi. Kita dalam semaya ni ada beberapa perbuatan sunat yang mana kalulah berbeza perbuatan antara imam dan juga makmum, orang akan nampak keji. Maknanya ada kalau tu imam tu buat benda sunat, kita tak buat. Jadi syarat tengok perbuatan tadi tu keji dalam bab semaya berjemaah. Seolah-olah demo tak usah ikut dia. Walaupun benda tu sunat, maknanya benda sunat ni buat boleh pahala, tak usah buat tak ada gapo. Tapi oleh kerana dalam semaya berjemaah, kalau tak serupa, orang nampak serupa demo tak semaya berjemaah. Jadi orang panggil benda tu keji dalam semaya berjemaah, maka menyebabkan tak sah semaya. Perkara sunat, tapi kalau kita tak buat, boleh menyebabkan batal semaya kita. Lagu mana ni? Tengok. Ada 3 perkara yang mana sunat dibuat dalam semaya, yang mana dia ni memerlukan kepada sama antara perbuatan imam dan juga makmum. Tengok contoh pertama lagu mana. Pertamanya perkara sunat dalam semaya sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ni kita tak boleh nak menyalahi perbuatan imam dan juga makmum. Maknanya jangan berbeza perbuatan imam dan juga perbuatan makmum dalam bab sujud tilawah. Sujud sejadah lah orang panggil, sujud sejadah. Bila tu imam baca ayat sejadah, maknanya sunat kita turun sujud sejadah. Jadi kalulah tu imam turun sujud sejadah, apakah perbuatan makmum kena buat? Wajib kena turun juga, ikut tu imam. Walaupun sujud sejadah tu hukum asalnya sunat, tapi oleh kerana tu imam buat dalam semaya berjemaah, makmum di belakang wajib kena buat juga. Kalau makmum belakang tak buat,
batal semaya dia, kerana sujud sejadah ni adalah salah satu sunat yang jahat ataupun keji kalau kita menyalahi perbuatan makmum dan juga imam. Ataupun imam tak turun, makmum gelnya-gelnya gitu turun, boleh ke tidak? Tak boleh juga. Walaupun imam tu kira tak buat perkara sunat lah. Nah, nyo baca ayat sejadah, contoh pada pagi subuh Jumaat. Lagu mana tak tahu, nyo tak ingat. Hari tu dia baca dah ayat sejadah, tapi tak ingat nak turun. Makmum ni biasa turun, jadi dia pun gitu turun sujud. Tu imam duk baca sampai habis, tatajafa junubuhum sampai habis. Boleh ke tidak? Tak boleh. Haram tu makmum gitu turun sujud ketika tu. Kerana apa? Kerana tu imam tak buat. Maka makmum juga tak boleh nak buat. Kalau makmum pergi buat, seolah-olah nampak dia tak ikut tak imam dah lah. Maka nampak keji ketika tu, maka batal semaya dia. Tu yang pertama, sujud sejadah ataupun sujud tilawah. Tu imam tak buat, makmum buat tak boleh. Tu imam buat, makmum tak buat tak boleh juga. Maknanya kena sepakat. Kalau kata tak buat dua-dua. Kalau buat dua-dua. Mudah. Tu so. Yang keduanya, tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal ni kita tak boleh menyalahi kalau tu imam tinggal. Kalau tu imam tinggal tasyahud awal, makmum tak boleh buat. Nah, makmum tak boleh buat kalau tu imam tinggal. Contoh tu imam tadi tak teringat nak baca tasyahud awal, makmum tak boleh nak pergi buat tasyahud awal ketika tu. Walaupun tasyahud awal sunat, tetapi oleh kerana tu imam tak buat, makmum tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab imam telah berpindah daripada satu perbuatan yang wajib, dia pindah kepada perbuatan wajib yang lain. Iaitu dia pindah daripada satu rukun, dia pindah kepada rukun yang selanjutnya. Gapo dia rukun tu? Pertama dia rukun, iaitu rukun sujud. Lepas sujud dia tak tasyahud awal, tapi dia terus naik kepada qiyam. Jadi sujud satu rukun, qiyam satu rukun. Rukun ni wajib buat dalam semaya. Jadi imam dia telah berpindah daripada perbuatan yang wajib kepada perbuatan yang wajib. Maka ketika tu tak boleh kita nak buat perkara sunat. Sebab tu imam telah buat benda yang wajib. Maka kita wajib kena ikut tu imam. Buat benda wajib juga. Kalau kita pergi buat perkara sunat ketika tu, nampak sangat keji perbuatan kita tadi dalam semaya berjemaah. Seolah-olah demo nak buat pandai-pandai dalam semaya. Walaupun kita tahu benda tu sunat. Tapi tak comel kita buat ketika tu. Ni tasyahud awal, kalau tu imam tak buat, makmum jangan buat. Kena ikut. Tak boleh menyalahi imam pada tak buat. Tetapi kalulah imam buat, tu imam buat tasyahud awal, makmum tengok, kitanya sunatnya ikutlah ataupun wajib ikut. Baik. Cuma kadang-kadang ketika mana tu imam ni baca tasyahud awal, makmum ni dia pergi naik dengan sengaja. Dia sengeling tak saya baca tasyahud awal. Boleh ke tidak? Ni dalam sikit hari ni tak apa. Boleh. Hukum dia boleh. Sebab apa? Sama dengan hukum yang tadi, sebab makmum telah buat sesuatu perkara yang wajib, dia pergi tinggal perkara sunat, dia pergi buat perkara wajib lalu. Boleh. Sebab dia telah berpindah daripada satu perbuatan wajib, dia pergi buat benda yang wajib. Jadi boleh ketika tu, kalulah kata tu imam ni baca tasyahud awal yang mana hukumnya sunat jadi makmum dia sengaja terus berdiri, maka perbuatan dia tadi tidak membatalkan semaya dia. Sebab apa? Kerana makmum tadi dia berpindah dari satu perkara wajib kepada perkara wajib yang lain. Tu ilak dia. Sebab semaya dia tak batal. Tetapi kalulah dia berdiri bukan dengan sengaja, tapi kerana terlupa, dia tak teringat. Tu imam baca tasyahud, dia tak teringat pergi naik. Jadi dia naik tadi tu bukanlah dengan kehendak dia. Sah tak semaya dia? Kalau dia kekal berdiri tak sah. Gapo yang perlu dia buat? Dia wajib turun semula, duduk tasyahud awal semula. Sebab apa?
dia kena buat perkara wajib yang lain, iaitu kena ikut tok imam. Kena ikut tok imam. Dia bukan berpindah daripada wajib kepada wajib dah ketika tu. Kerana dia tak ada niat pun nak naik qiyam, cuma tak teringat. Maka ketika tu apa yang wajib bagi dia? Wajibnya ialah dia kena ikut tok imam duduk tasyahud awal. Jadi bab tasyahud awal ni kalau tok imam tak buat, jangan kita buat. Tapi kalau lah kata tok imam buat, mudahnya kita kena buat jugalah, mudah gitu. Jangan menyalahi juga. Boleh juga nak menyalahi tapi dengan sengaja. Tapi kalau tak sengaja kena buat mula. Dia ada lagi perkara sunat dalam sembahyang, iaitu doa kunut. Contohnya kita sembahyang solat subuh. Solat subuh sunat dalam mazhab kita doa kunut. Dalam bab doa kunut tidak disyaratkan mesti bersepakat antara makmum dan juga tok imam. Dengan makna boleh kita menyalahi perbuatan makmum dan juga imam. Kalau kata tok imam buat baca kunut, makmum tak usah baca, boleh. Tak ada masalah. Tok imam lepas bangun daripada rokok, dia i'tidal, dia baca kunut tak? Yalah dah. Dia pun baca kunut. Makmum lepas i'tidal, dia tak usah baca kunut, dia terus turun kepada sujud. Boleh. Boleh ketika tu. Tak batal semaya dia. Kerana apa? Kerana dia telah berpindah daripada perbuatan wajib kepada perbuatan wajib. Ataupun tok imam tak buat. Boleh jadi dia tak teringat. Kita ni jenis ikut sungguh mazhab Syafi'i sunat baca kunut. Jadi kitanya nak baca kunut. Jadi kalaulah tok imam tak buat, kita nak buat baca kunut boleh, sunat. Boleh. Boleh. Dalam baca kunut boleh menyalahi perbuatan makmum dan juga imam. Kalau tok imam nak buat, kita tak usah buat pun tak apa. Tok imam tak buat, kita nak buat pun tak apa. Cuma disyaratkan kalau kata nak buat, tengok kalau sepak kita kejar tok imam dalam sujud yang pertama, sunat kita baca tasyahud. Kita baca kunut. Contoh dengan makna kalau kita baca kunut ni, dia kita sujud sekali dengan tok imam pahaning. Ketika tu sunat kita baca doa kunut. Ataupun kalau kata kita dia duduk dengan tok imam dalam bab duduk antara dua sujud. Kita duk bajet kalau hamba baca doa kunut ni, kawan dia nak ambak dia masa duduk antara dua sujud. Ketika tu harus dia nak baca doa kunut. Tetapi kalau kata tak ada dalam bab nak kejar tok imam dalam duduk antara dua sujud, dengan makna kalau dia baca doa kunut terlepas perbuatan tok imam, mungkin dia dalam sujud yang kedua, ataupun mungkin dalam bab tasyahud dah baru dia lama kan dia baca doa kunut. Ketika tu haram. Kerana apa? Kerana dia telah tertinggal daripada tok imam dua rukun perbuatan yang berturut-turut. Maka ketika tu batal pula semaya dia. Ingat juga jangan waktu nak tunjuk aling. Tuanya semangat nak baca doa kunut lah, benda ni sunat. Tengok-tengok tak ada nak ambak tok imam. Terlepas dua rukun, ketika tu bukan dah dapat fadilat, batal pula semaya dia kerana dia telah tertinggal dengan imam dua rukun perbuatan. Jadi syaratnya mestilah makmum tidak menyalahi imam dalam perkara-perkara sunat yang mana dibuat oleh itu imam, yang mana kelihatan tidak elok kalau kita tak ikut tu imam tadi, iaitu dalam bab tasyahud, dalam bab sujud tilawah, dalam bab tasyahud awal. Dua perkara tadi. Adapun dalam bab doa kunut, hak ni boleh kita nak menyalahi. Hak ni lah buat sunatnya. Buat lain tu perkara sunat biasa ni tak ada masalah. Contoh sunat ayat. Tu imam angkat tangan, kita tak angkat tangan, tak ada gapo. Hak ni tak keji. Hak ni tak keji. Ataupun tu imam pakai sebal, kita tak pakai sebal, tak ada masalah. Kita tak pakai baju pun tak apa lagi. Sebab tu tidak keji. Yang kejinya benda yang bercerita ni. Sujud tilawah, ataupun kita panggil sujud sejadah, ataupun yang keduanya tasyahud awal, dan yang ketiganya doa kunut. Doa kunut ni bebas, nak ikut boleh, tak usah ikut pun tak apa. Dan syarat yang terakhir yang habis pada malam ni, bahawa mengikut makmum akan imam pada takbiratul ihram. Maknanya makmum dia mesti ikut perbuatan imam. Kerana imam dijadikan untuk kita jadi panduan. Jadi kalau tok imam tak buat, jangan kita buat. Tok imam tak rokok lagi, boleh tak kita nak rokok? Tak boleh.
Tak email tak sujud lagi. Kita sengeling dah sujud tak boleh. Mesti kita kena ikut perbuatan imam. Hendaklah makmum mengikut perbuatan imam. Dia banyak lagi syarat-syarat yang lain. InsyaAllah kita akan cerita pula lah nanti ni. Setakat tu dululah pada malam ni ya. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang daripada diri hamba. Habis dah lah dalam bab semaya berjemaah. Minggu depannya kita akan cerita beberapa masalah dalam bab solat berjemaah. Antara lelaki nak ikut tu email lagu mana. Boleh dia orang tina nak ikut orang lelaki. Boleh dia orang lelaki nak beremail ke dengan orang tina. Tu minggu depan kita akan cerita. Belai-belai masuk lalu tetes semaya jamak takdim minggu depan. Bab semaya jamak dah minggu depan ni. Nak jalan jauh ke mana, kita nak cerita dalam bab semaya jamak. Habis gitu dah dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.